إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. شاء غير المغضوب عليهم. سأو 101 12 dari bawah catat. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سيدنا مولانا محمد Qala ma'alif rahimahullah ta'ala. Syahadan tiada wajib zakat pada pakaian yang tiada haram, lagi tiada makruh memakaikan dia. Dan tiada wajib zakat pada pakaian yang tiada haram, lagi tiada makruh memakaikan dia. Misalnya seperti gelang dan keroncong pakaian perempuan, ya, dengan syarat diketahui akan dia oleh si malik, mana tuan punya, lagi tiada diniatkan dia akan. Syahadan tiada wajib zakat pada pakaian, ya, huli mana pakaian perhiasan. Kalau dijadikan pakaian gelang, rantai, ya, dan seumpamanya, maka tidak wajib dikeluarkan zakat. Dengan syarat jika diketahui akan dia oleh si malik, mana si tuan punya tu, lagi tiada diniatkan akan taruh. Kalau diniat untuk simpan, ya, maka dia keluar zakat, ya. Dia niat tak nak pakai lagi dah, atau dah patah dia malah nak baiki lagi dah. Dia niat simpan, maka ketika itu dia kena keluarkan zakat dia, sampai maknanya nisab dia lah. Adapun kalau pakaian dalam bentuk israf melampaui, setengah ulama kata nisfu kilo, setengah kilo tu bagi melampau, maka dia kena keluar zakat. Sekarang 5,000 lah kena. Wah, nak ketik dia orang. 5,000 rantai berapa selai dekat hiburan tu. Adapun jika tiada diketahui akan dia, seperti, ya, diwarisinya akan dia daripada kerabatnya, dan tiada tahu akan dia, melainkan kemudian dia bergenap setahun, maka wajib zakatnya. Sebab kait dengan tahu. Kalau dia tak tahu bahawasanya itu adalah hak dia, belum dibagikan pada dia, maka bila ketahui genap setahun, baru dia kena keluarkan. Manakala setahun dia tahu, 2 tahun, kena keluar 2 tahun. Dia macam barang hilang. Duit kita 20,000 hilang, ataupun dicuri orang tu, tiba-tiba 2-3 tahun jumpa balik, maka hukumnya tu, dia kena keluarkan zakat sebanyak tahun yang telah lalu. Mana kena tolak. Sama juga macam simpanan kita beli SP. Simpanan duit kita kita beli SP 10 milik tam, kita ada kat tangan kita, dia tak panggil milik tam, milik yang sempurna. Jadi bila dia keluarkan besok 100,000 misalnya, jadi kena tengok penyata balik. Yang minta penyata dari tahun bila dia cukup nisab, ya, tahun bila cukup nisab. Katakan 3 tahun kebelakangan tu baru cukup nisab, misalan dia. Dia kena tolak setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sekali tolak dia kurang sikit kan, tolak lagi dia kurang sikit. Kalau sikit sampai nisab lah. Kalau tak sampai tak ada lah. Seperti barang hilang, jumpa balik. Dulu simpan duit bawa tikau kan. Dan tempayan, cek-cek mah dah hilang. 2 tahun jumpa balik duit, 30,000 buat tempayan. Itu simpanan. Dia kena tolak lah, 3 tahun ni zakat. Habis. Sama juga macam hutang. Bila bayar hutang tu kita bayar orang. Dan demikian lagi wajib zakat yang haram, ya. Laki-laki pakai emas haram hukum dia. Besar-besar gelang, rantai macam rantai lembu ni. Besar-besar pakai rantai yang besar.
Maka hukum laki-laki pakai gantai, hukum dia adalah haram. Bila haram, wajib dia kena keluar zakat. Ya. Sebab Nabi pegang dua perkara. Nabi pegang emas dan Nabi pegang sutera. Nabi kata, hazani haramani ala zukuri ummati. Ni dua perkara ni, emas dan juga sutera ni haram pada lelaki umatku. Pada perempuan tak boleh pakai. Sebab sutera jenis lembut. Sesuai dengan perempuan. Ya. Ni lelaki pakai emas dan pemaknya pun. Nak jam bondan ni pun. Ya. Wah. Tak serupa orang. Kena laknat tuan-tuan. La'anallahu ar-rajul al-mutasyabbi bin nisa. Melaknat Allah Ta'ala akan laki-laki yang menyerupai perempuan. Ya. Gaya macam perempuan semua. Perempuan kita juga. Ya. La'anallahu alal nisa al-mutasyabbihin bin rijal. Melaknat Allah Ta'ala akan perempuan seperti rijal. Berjalan tak kenal ni jantan ke betina. Tengok depan, betina apa? Dengan seluar jin, seluar syaitan dia pakai macam-macam. Tak serupa orang. Ya. Dia kena ada, biar ada perbezaan antara lelaki dan perempuan. Sesuai syarak dah letakkan. Habis. Adapun jika tiada diketahui akan dia seperti diwarisnya akan dia daripada kerabatnya dan tiada tahu ia akan dia melainkan kemudian daripada genap setahun. Maka tiga tu cukup nisab dia kena keluar zakat. Maka wajib zakatnya. Dan demikian lagi jika diniatkan akan dia akan taruh maka wajib zakat. Ya, dia asal tadi gerang dia tu tak kena zakat sebab jadi perhiasan, dia buat gantai, buat gelang, tiba-tiba malah nak pakai lagi. Niat simpan. Ni nak simpan dia tengok. Cukup setahun dia kena keluar zakat dia. Dan demikian lagi wajib zakat yang haram. Mana haram dipakai macam lelaki. Dan yang makruh daripada emas dan perak. Sama ada ia pakaian ataupun bejana. Ya. Bejana haram hukum dia. Laki pun tak boleh pakai, emas pun perempuan pun tak boleh pakai, bejana atau bekas. Cawan emas, pinggan emas, dulang emas. Wah. Dia buat kerja kahwin dulang emas, hilang emas dulang. Habis diangkut orang. Dulang emas tak boleh pakai. Itu elat dia apa? Khuyala. Maknanya sombong, besarkan dia. Sampai pinggan pun emas, cawan emas. Macam segala bentuk lah. Botol dakwat emas, bolpen emas. Koik telinga emas. Wah, koik telinga emas. Dakwat betul dakwat. Mana segala bekas inak. Nama bekas dia dibuat daripada emas, lelaki tak boleh pakai, perempuan pun tak boleh pakai. Saja, ya. Itu pun jangan israf, jangan terlalu banyak. Dia pakai gantai yang 10. Dia pakai gelang sampai ketiak. Buat tak nak keluar zakat. Jangan niat tak nak keluar zakat tu dah cukup, melebihi tak boleh. Dia kena keluar ni. Seperti yang telah tersebut kenyataannya pada pasal hukum pakaian dan bejana lepas. Dan bermula syarat zakat emas dan perak yang lain daripada zakat. Ya, yang lain daripada rikas tu. Nak alas awak rikas bukan zakat, memang ada zakat kan ni. Bermula syarat zakat emas dan perak yang lain daripada rikas dan juga makdan. Makdan macam makdin macam. Ada orang nama makdan. Mana apa makdan? Barang galian. Ya, emas perak gali panggil makdan. Dan taklah dimiliki genap setahun. Tetapi jikalau dimilikinya nisab di dalam 6 bulan kemudian maka dipiutangkan dia akan seorang tiada dah putus setahunnya. Ya. Kena kira juga. Jadi benda yang ada 2 syarat dia boleh takdim. Ya, nisab dia dah cukup. Simpanan duit dia 100,000 ya. Tapi baru 6 bulan tiba-tiba adalah seorang kena musibah. Jadi nak bantu nak bagi duit zakat. Kan? Dia nak bagi peri dia agak kedekut sikit. Nak bantulah duit zakat ada kan. Maka boleh takdim. Ya, sebab nisab dah masuk semua haul dia belum cukup. Maka dia boleh keluarkan besok cukup tahun tolak lah. Ya, tolak berapa ni dia keluarkan. Boleh tu. Kemudian syahadan tiada wajib zakat pada yang lain daripada emas dan perak. Seperti mutiara, intan, zamrud. Mahal zamrud dia, 120,000.
sebiji, puluh-puluh ribu harga 60, 30 ribu kan. Ha, tapi kalau dia niat berniaga, dia kena keluar zakat atas nama perniagaan. Dan yakut dan fairuz dan kasturi dan ambar dan lainnya lah. Jadi wajib zakat emas, jangan perak, sahaja. Habis tu. Kemudian babu zakatil ma'din boleh baca warrikaz wa tijarah. Dan itu bab menyatakan zakat ma'dan, rikaz dan juga zakat perniagaan, tijarah. Faslun pada menyatakan zakat ma'dan. Barang siapa daripada ahli zakat mendulang emas. Jadi bukan lombong emas atau perak. Jadi apa daripada bumi. Daripada bom, dia baca bom. Berwamim. Daripada bumi yang milik akan dia. Atau daripada bumi yang mati. Bumi tak ada siapa milik. Dia bagi ihya'ul mawad. Dalam fiqh kita ada ihya'ul mawad, menghidupkan bumi. Sekarang istilah orang panggil apa? Peneroka lah. Cuma urusan dunia tu ambil keran, ambil apa. Pada hakikatnya kalau tak ada milik siapa, dia boleh buat, boleh buka. Di Pahang banyak buka kan, tanah kosong banyak dulu. Buka peneroka. Semua ada dalam bab fiqh kita ada. Maka diperolehinya akan dia sampai nisab nasaya, wajib akan dia zakatnya robok usyur. Robok 1/4, usyur 1/10. Mana diambil daripada 1/4 daripada 1/10. Mana kalau 1000 bagi 10, dapat 100. 100 ambil robok suku, mana 25 ribu. 1000 25 ringgit. Sikit indan. Tapi kalau zakat karun dia besar. Robok mana 1/4. Kalau 1000 kena keluar 250. Kita 1000 25 ringgit. Tak banyak kan. Mana robok usyur 1/4 daripada 1/10. Pada ketika itu jual, ya, dia mendulang dapat juga nisab. Keluar ketika itu, tak payah tunggu haul lagi. Dia ambil orang Cina belum lombong. Lombong kita nak lombong juga. Ini tekuk kepala pula. Kan? Dan disyaratkan pada wajib zakat ma'dan itu nisab. Dan tiada disyaratkan dimiliki genap setahun. Ya, dia tak syarat haul. Dan tiada wajib atasnya mengeluarkan zakatnya dalam segala tahun yang telah lalu. Ya. Dan jika diperolehi akan di dalam sekalipun, kerana tiada diyakinkan keadaannya emas. Ya. Kita udah lama duduk bawah ni kan, keluar-keluar dapat 100,000, 200,000 keluar. Kan? Oh, jadi benda emas tu dah lama bertahun. Berapa tahun nak keluar, tak payah. Sejak dapat kita timbul kena ambil dia, baru situ dia kira. Ya. Ataupun perak yang jadi miliknya pada ketika memiliki bumi itu. Itu dah cerita orang warak ni, cik warak bayan. Dia beli tanah, tiba-tiba dia gali-gali nyangkul, tercangkul tempayan. Buka tempayan, emas penuh tempayan. Wah, dia pergi jumpa tuan tanah, ambil lah, dia kata awak punya emas ni. Saya beli tanah aja. Wah, orang sekarang lesap. Alhamdulillah, rezeki itu. Tuan tanah yang jual pula, ambil lah, kan saya punya, kata. Saya jual tanah, emas tu tak tahu ambil. Wah, bergebuk tanah kan. Jadi lah kita nikahkan anak kita dua, so dibagi duit. Macam-macam orang dulu macam ni. Allah. Kalau ikut hukum dia panggil apa tu? Luqtah. Dalam fiqh dia panggil babul luqtah atau babul luqatah. Barang jumpa. Jadi kalau kita gali tengok-tengok, ada tanda-tanda orang Islam punya, kena tengoklah. Geran cabur ni, tuan ni bukan saya punya. Tengok geran sebelum cabur punya, tanya-tanya. Orang kata ya betul. Saya tanam dulu, terupa dah 5 tahun. Bagilah dia balik. Tak apa dah. Baluktah. Duit jumpa kan. Dia jumpa RM1, nampak. Buka 20,000. Wah. Itu rezeki dia. Dia belanja kawan makan, misuk kan. Rupanya dia orang. Dia bila kita jumpa barang luktah, barang jumpa kita sunat tengok diri kita. Kalau diri kita amanah, kita rasa boleh uruskan dalam syarat-syarat luktah, sunat kita ambil. Syarat dia kita ambil, kemudian kena war-warkan dia. Tengok kadar ingatan harga barang tu. Kalau harga barang tu 10,000, agak berapa tahun orang ingat. Kalau harga barang tu katalah
dalam tempoh setahun orang ingat. Kemudian biasa orang dah tak ingat dah. Setahun tu dia kena war-warkan. Masuk ya dalam masjid tempat kawasan dia atau sekarang apa namanya pengiklanan mudah kan. Masuk akhbar ke apa. Tapi jangan nyatakan sifat dia yang nyata. Saya jumpa duit 10,000, semua duit 100. Wah kacaunya. Kalau semua mengaku kan. Dia jangan sifatkan secara keseluruhan sifat duit yang dijumpa tu. Dia kalau orang datang kan tanya, berapa dia awak? Dia kata 10,000 hilang. Betul lah kat kita 10,000. Bentuk apa duit? Dia kata duit 50 semua. Kat kita duit 100 semua. Kan? Atau duit 100 power. Kan jangan tegangkan betul. Jadi kalau betul semua sifat dia, bagilah. Kalau sampai masa yang agak-agak orang dah lupa dah, kata setahun, tak ada seorang pun mengaku, baru dia boleh akad tamalluk. Tamallak tu haza, aku miliklah benda ini, dengan niat kalau tuan dia datang balikkan ada, kita ganti balik. Baru boleh pakai. Ni tak jumpa je, dia kenuri. Kenuri dia dapat. Tak boleh tu. Dia kena ada syarat. Kalau boleh, kita tengok tu, elok kita ambil. Ya. Ni kan dia tengok syarat, tengok banyak sikit. RM1 tak ya, RM1. Tengok kepal duit tu kan, banyak, cepat dia ambil. Kalau boleh uruskan syarat-syarat dia boleh ambil. Dan tiada wajib atasnya mengeluarkan zakat di dalam segala tahun yang telah. Dan jika diperoleh akan dia dalam bumi yang dimilikinya sekalipun. Ya. Kerana sebab apa kata tak wajib zakat itu? Kerana tidak diyakinkan keadaan emas itu. Ya. Betul di dalam takut dia belum jadi emas betul. Kan? Dia bantuan tanah bawah tu macam-macam tu. Jadi ilmu kimia. Itu yang dapat oleh siapa? Nabi Musa alaihissalam ada ilmu kimia. Itu yang dikecek-kecek oleh Karun dapat. Dia buat betul. Dia polon. 70 ekor kunta tanggung dia punya kunci. Tuan naik zakat dia melenting habis. Allah. Di Melaka ni ada dua, Tuan Haji Wahid juga ada. Tuan Haji Husin juga ada. Tuan Haji Husin orang kata dia buat macam bola besar. Dia semain istihara, ada isyarat ambil tak ada ditanam balik. Orang kata betul dah dapat sebungkal, lupa nak istihara. Tuan Haji Wahid buat jumpa tunjuk kedai emas tu. Wah ni emas special lagi tu. Tu ada orang nak tak payahlah dia kata. Kau jadi karun kan. Aku banyak sengit-sengit dia kata. Kerana tiada yakinkan keadaannya emas atau perak dan jadi milik tadi. Pada ketika memilik bumi tadi ya. Kerana diihtimalkan boleh dianggarkan keadaannya baru jadi. Baru jadi emas. Jadi kira emas dia dapat tu pada tempat itu. Dan dihimpunkan pada menggenapkan nisab setengah diperolehnya. Bagi setengah tu tak apa. Dia ada 2 lombong. Sana separuh tak cukup. Kau himpunkan yang ni cukup. Keluar lah. Jika bersatu lubang tempat mendulang dan berhubung usaha, bulan ni dapat sikit, bulan depan dapat sikit, cantumkan. Atau berselang-selang, ya, kerana uzrin, kena ada uzur dia sakit, tak buat. Lepas tu, jap sebulan dia buat balik. Dia mencari emas tu, apa dia kumpulkan. Misal uzur seperti sakit, atau membaiki perkakas, jentera dia rosak ke. Ya, perkakas mendulang, kalau dulang sekarang pakai jentera dia ke. Dan lanjut masa perselangannya sekalipun, walaupun agak lama, masa pada uruf lama pun tak apa. Sebab ada uzur tu, maka dia boleh campur kembali. Bila cukup dia punya nisab, keluarlah zakat dia. Dan jika tiada bersuatu lubang tempat mendulang, dirayah. Dan jika indil rayah, maknanya sekali pun tak bersatu mendulang, tempat mendulang lain. Dan tiada berhubung usahanya, misal seperti demikian itu, maka tiadalah dihimpunkan perolehannya. Ya, kalau lain lubang tak, ataupun lain perusahaan. Yang dahulu diperolehi yang kemudian tadi, pada menggenapkan nisab. Satu lubang boleh. Satu lombong. Dan dihimpunkan perolehannya yang kemudian kepada perolehannya yang dahulu. Seperti dihimpunkan akan dia pada miliknya yang lain daripada perolehannya mendulang. Seperti pesaka misalnya. Ya. Dan pemberi orang bagi. Pada mana? Menggenapi nisab. Maka jika genap dengan dia, nisab dizakatkan dia perolehannya. Yang kedua, misalnya jikalau diperolehinya mendulang. Yang dahulu 19 miskal. Dan diperolehinya mendulang yang kedua ya semiskal, jadi dah cukup 20, maka tiada wajib zakat yang 19 miskal ya, dan wajib zakat pada yang semiskal ni. Itu
Seperti wajib pada yang semiskal itu jikalau ada miliknya 19 miskal yang lain daripada diperolehi mendulang inilah. Dan ada permulaan tahun yang kedua daripada miskal itu daripada waktu genap nisab tu. Dan adalah waktu wajib mengeluarkan zakat emas. Ini mengaji tak beramal begini. Mengaji tak beramal salah kan. Tapi bab ni tak buruk. Bab kita tak beramal kan. Ngaji bab ternak, kita tak menternak, jauh je lah kan. Kalau zakat apa pegang lombong emas pun tak ada, baca je lah. Dan adalah waktu wajib mengeluarkan zakat emas dan perak. Ya. Dulangan itu ketika bersihnya, dah siap bersih daripada segala campuran tadi, dah betul baru keluar. Bersih tanahnya dan pasirnya, dan belanja membersihkan dia semua tolak atas semalik. Adapun belanja itu kos atas semalik, maka digagahi ia akan membersihkan dia dan tiada memadai mengeluarkan zakat sebelum lagi bersih. Ya. Zakat kan betul-betul campur, tak boleh. Habis. Dan jika diterima akan dia oleh sa'i sebelum lagi bersih, mentamanlah ia. Sa'i apa? Pemungut zakat yang dilantik oleh kerajaan nanti. Pungut, kan? Tiba-tiba jika diterima akan dia oleh sa'i sebelum lagi bersih, mentaman ia, dia kena ganti. Maka wajib atasnya memulangkan jika belum lenyap atau memulangkan ganti dia. Dia kalau macam tu pergi pulang balik, suruh dia bersihkan dulu. Ya? Jika sudah lenyap dan kesalahan sa'i dan simalik pada kadar timbangannya dahulu daripada lenyap, ya, atau kemudian, maka dibenarkan sa'i dengan sumpahan. Dia kata benda dah hilang mana, Amir tak pulangkan berapa? Dia ambil dulu, dia kata dalam berapa? 20-30 miskal. Yang mana 40 je. Bila ada ikhtilaf masalah, angka tak sama, kena benarkan sa'i. Sebab tu kerja dia. Tapi dengan sumpah. Dan satu lagi masalah, jika mendulang orang Islam di negeri kafir harbi. Kafir halal perang, macam mereka, bapa harbi sekarang. Kafir yang dihalalkan perang. Dia ada kafir musta'man, ada kafir mu'ahad, ada kafir zimmi. Ada kafir harbi, kafir yang boleh perang. Nasihat adalah perolehan itu jadi apa tu? Harta ghanimah. Harta. Dia je harta alif, rata alif. Tu pun tak ada titik. Jadi kalau macam jadi harta ghanimah, macam rampasan perang tadi. Yang mana dihumuskan, dia akan dibagikan di 5 atau di antara kalau sekiranya didapat dalam tanah kafir hari, boleh ambil. Sebab bumi Islam ni walaupun orang Islam perintah satu saat, sesaat dia perintah Islam, kemudian orang kafir ambil. Hukum bumi itu adalah bumi orang Islam. Dia kena tuntut, kena merdekakan. Sampai kiamat dia tetap nama, dia tak boleh berlari. Ini duduk nantang dia kata dia pula. Dia datang mendulang. Kemudian nak mengaku dia punya pula. Ya? Fakta sejarah pun nak diubah. Semua komunis pun bagi contoh. Komunis pula apa? Menuntut kemerdekaan. Wah. Habis nak orang nak diakal ni. Allah. Kafir kan? Al-Quran dah sebut kafir ni binatang paling jahat, merangkak atau mengkurung. Ya? Inna syarrad dawab. Quran kata apa? Inna syarrad dawab. Sungguhnya sejahat-jahat binatang yang merangkak atau mengkurung. Siapa dia? Alladzina kafar. Orang yang kufur. Itu standard dia. Ya? Sebab perangai dia macam tu. Habis tu. Kemudian paslon, satu pasal pada menyatakan zakat rikas. Ya? Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qala sallallahu sirrah. Abna'ud dunya tahdumuhum al-abid wal ima' wa abna'ul akhirah
tahdumuhumul ahrar al-kurama. Abna'ud dunia, anak-anak dunia. Berat tuan-tuan. Waktu ketika jabatan di tempat persidangan para wali, bila dipesan pada anak balik, bila kau balik, dia kata kau jumpa abna'ud dunia. Itu ni abna'ud dunia, dia kata. Anak-anak dunia. Anak-anak dunia itu apa? Berkhidmat kepada mereka hamba-hamba, lelaki dan perempuan. Manakala anak-anak akhirat pula berkhidmat kepada mereka orang-orang merdeka dan mulia. Para aulia dia panggil abnaul akhirah. Jadi yang berkhidmat kepada dia ahrar, hebat-hebat. Orang yang merdeka. Ya. Orang merdeka ni makam tinggi kan? Merdeka batin. Bukan merdeka zahir. Merdeka zahir ni apa dia? Zahir dia merdeka, dalam penjajah lagi. Sebab dalam keadaan sufi dia ada 3 peringkat. Satu dipanggil maqamil ibadah, kemudian maqamil ubudiyah, kemudian maqamil ubudah. Makam ubudah itu makam hurriyah, makam merdeka. Ya. Sebab ibadat zahir kita jaga. Ya. Contohnya zahir puasa. Kita jaga zahir je. Tak makan, tak minum, dengan syarat dia daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Adapun peringkat kedua tak ada. Mata tak puasa, telinga tak puasa, mulut tak puasa. Mata tengok benda haram, telinga dengar benda haram, mulut cakap benda haram. Puasa ni tak ada nilai. Ini makam ibadah saja. Dengan bahawasanya tuntutan pahala, tuntutan wajib puasa lepaslah. Tapi nilai dia belum dapat lagi. Ya, kam min sa'imin laisa lahu min siyami ilal ju' waz zama'. Banyak orang puasa, kata Rasulullah SAW, puasa dia dapat lapar dengan dahaga. Ini peringkat zahir. Dia tak jaga, dia tak penuhkan 3 syarat lagi. Peringkat ubudiyah dia dah mula jaga dah. Ya. Dia jaga mata, dipuasakan. Sebab puasa mana apa? Imsak, tahan. Sebagaimana kita tahan makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sampai terbenam matahari, zahir, dia kena tambah lagi penahanan imsak yang kedua. Ya, sama ada puasa wajib, puasa sunat. Imsak, tahankan mata, jangan melihat benda yang dilarang. Telinga jangan dengar benda yang diharamkan. Ya, mulut jangan bercakap benda yang tak diizin. Kaki tangan jangan melangkah. Allah Ta'ala semua kena jaga. Anggota 7 dia kena puasakan. Itu ada kualiti puasa dia. Ya, itu peringkat ubudiyah. Ada peringkat ubudah, ada lagi tinggi. Apa puasa dia? Dia puasakan segala ingatan dia daripada makhluk. Terus dia bulat kepada Tuhan. Setiap napa dia Allah, hembus pun Allah. Sentiasa dia, syuhud hati dia mengingati Allah SWT. Ini puasa paling tinggi. Ini puasa para nabi-nabi, rasul-rasul, para awliya. Mana orang telah merdeka daripada tambatan dengan makhluk dan nafsu. Itu panggil ahrar. Ya, akhirat. Sebab tu para abna'ul dunia ni, abna'ul akhirat tinggi makam kan. Yang berkhidmat dengan dia apa? Orang yang baik-baik. Ya. Warid dia datang setengah daripada itu. Aurad dan warid liyatasallama min yadil aghyar. Ya. Mengeluarkan kamu daripada cengkaman makhluk supaya kamu bulat ke Tuhan. Mengeluarkan kamu daripada min sidnil fidha, ya, min sidnil wujud ila fidha isyud. Mengeluarkan kamu daripada sidnil wujud, mana penjara kewujudan. Kita pandang makhluk, takikat makhluk, itu dipanggil sidnun, penjara. Kita kena lepaskan rohani kita, pergi lepas lagi alam lain, tunggu masuk hadrat Tuhan. Makrifat ini dipanggil apa tu? Ialah fidha usyud, makam musyahadah yang dirupakan dengan fidha, macam padang. Ya. Kalau kita duduk dalam penjara, bilik 10-10. Pandang bawah lantai, tapi dinding, tembok, lemas kan. Ya? Kalau duduk dalam padang yang luas, pandangan jauh. Begitulah para awliya. Rohani dia duduk dalam fidha usyuhud. Musyahadah yang disupulkan padang yang luas. Sebab tu hebat dia orang. Ya. Dalam kitab Nahu dia cerita, kitab Qatrun Nada. Dia ceritakan dalam tu syair, itu seorang perempuan, bila seorang raja dia pergi memburu, dia belantara masuk kampung, terjumpalah anak orang kampung tu, cantik betul, raja nampak, wah dia dah berkenan. Ringkas ceritanya, jadi isteri dia bawa balik istana. Wah, dia rasa memang bini dia seronok lah kan. Istana, esok pagi tengok bini dia lagi.
Bini cari mana dia punya orang rumah ni, baru menikah dah cabut lagi. Tapi tengok ada kat kampung dia. Dia kata apa tu? Lemas aku duduk dalam penjara macam dalam geban lembu. Sebab apa dia duduk hari-hari padang pasir lapang, seronok kan. Dia seronok dengan kelapangan. Kawan tu ingat dia seronok, makan seronok, duduk dalam sana macam penjara dia. Dia nak ceritakan apa? Padang luas gitu ya, pandangan tu luas. Tengok sini. Dia kata alam ini terbagi kepada dua. Satu dipanggil alam yang dipercepatkan dan alam yang dilambatkan. Alam dunia dan alam akhirat. Cepat nampak depan mata ni lah. Benda yang segera. Nama dana yadini dunia. Benda segera. Kejap je. Tu dah tak ada. Kan? Dapat kejap, dah habis. Kejap je. Sebab tu Nabi Ibrahim kata, la uhibbul afilin. Dan Quran, di antara pembinaan tasawuf dia ambil kalam Nabi Ibrahim. La uhib, aku tak kasih benda yang hilang. Ya, cari yang tak hilang. Tak hilang apa? Dia hilang. Ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan manusia terbagi kepada dua. Satu anak dunia. Ya, pemikiran dia dunia. Cakap dia dunia, bergerak dia ke dunia, tidur baring dia dunia, tak habis-habis dunia semalam. Dunia jadi tajuk dia. Kehidupan dia. Dia sembah dunia. Na'udzubillah. Maka dia makan sumpah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sabda apa? Ta'isha abdud dinar wa darahim. Celaka dan binasalah orang yang merelakan diri dia menjadi hamba kepada wang ringgit. Wang ringgit itu dunia, dinar, dirham. Ya? Sebab itu jangan jadi hamba kepada wang ringgit. Ambil wang ringgit, kerja cari, tujuan kita matlamat lain. Dia sebagai kegunaan, bukan matlamat. Gunakan dia untuk mencari keridaan Allah Ta'ala. Ya? Orang yang cerdik, amalan akhirat jadi akhirat. Amalan dunia pun jadi akhirat. Dia makan pun jadi akhirat. Dia bekerja pun jadi akhirat. Dengan sebab apa? Niat dia jaga. Sebab al-umur bimaqasidihah. Segala urusan kita bergantung dengan maksud dan tujuan niat kita. Yang tak cerdik, amalan dunia jadi dunia. Amalan akhirat pun jadi dunia. Dia buat ibadat tapi riak, ujub, semua habis semua. Ya? Tak terpakai, wasak. Kemudian anak-anak dunia dipanggil apa? Ialah hamba nafsu dan hawa. Ya, hamba nafsu, dia hamba nafsu. Habis Al-Quran sebut kan. Apara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu. Kamu tidak lihatkan wahai Muhammad SAW mereka yang mengambil nafsu mereka sebagai Tuhan. Mana apa saja nafsu suruh semua diikut. Walaupun bercanggah perintah Tuhan, dia buat dia tak kira. Alah haram tak ada dalam kepala dia. Syurga neraka langsung dia tak ingat. Tak ada masuk dalam diary hidup dia. Atau habis tu. Ya, nafsu ni nafsu kehaiwanan. Dia panggil nafsu apa? Ammarah. Inna nafsa la ammaratun bisu. Semua nafsu yang amarah ni menyeru ke arah kejahatan. Ya, pemikiran dia semua jahat. Dan dalam minda dia, kalau tak dia jahat. Menipu orang, mengakalkan orang. Oh, macam-macam. Ya, buat zalim, buat semua benda-benda kotor. Di dunia demi meraih kemegahan itu. Dia cari dunia supaya megah, orang pandang dia hebat, orang pandang dia handal kan. Itu semua hidup-hidup yang telah sesat jauh. Sebenarnya kita hidup di dunia untuk mengizharkan pengabdian diri. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri, mengenal dan mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Meraih kemegahan dengan pangkat. Oh, lembai dapat pangkat pun terbalik. Dulu cakap Islam, ceramah tercabut tain mic. Tak dapat gaji 50-60 ribu, bisu 1000 bahasa. Bercakap pada macam keling, pusing-pusing. Tak habis. Ya? Dunia pun kenangan dan tak jadikan. Ya Allah. Terbalik. Dia boleh jual agama tu. Ya bi'u dinahu bi'aradin minat dunia. Dia jual agama dia kena nakkan harga dunia. Sebab tu di awal hadis Nabi suruh bina untuk berdepan dengan dunia kena bina amal salih. Badiru bi'amali salihah. Bersegeralah kamu mengerjakan amal salih. Ya, dalam beramal Rasulullah tak sultan ni nanti kena pantas, kena semangat, jangan terhegi-hegi, jangan. Yang mana kena hakal dengan nafsu syaitan dia, kena semangat. Badiru bi'amali salihah. Segera pantas mengerjakan amal salih. Sebab apa? Pasal takunu fitanan ka kita'in lailil muslim.
Akan datang satu zaman besok seperti malam yang gelap. Gelap gulita. Apa maksud dia? Orang tak kenal lagi dah. Orang gelap, apa dia kenal? Pahala dosa orang tak kenal. Dia sapu. Ketiga tu, ya, yusbihu rajul mu'min wa yumshi kafirah. Pagi dia beriman, petang dia kufur dengan Tuhan. Na'udzubillah. Apa sebab dia? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Dia jual agama dia dengan harga dunia. Pangkat, jawatan, wang, ringgit. Ya, macam-macam lah. Semua Rasulullah dah bagi pesanan kepada kita SAW. Dan kedudukan, yang nak dapat kedudukan, sogok sana, rasuah sana, macam-macam lah tuan-tuan. Yang menangkap rasuah, guru dia cikgu rasuah. Tangkap rasuah, guru dia cikgu, dia tukang mengajar. Dia ada kuasa pun tak boleh nak tangkap dia. Dan lepas tu yang dia takut duduk bawah tu. Orang kejau dia pula besok. Ya, so, muka-muka semua ada kes. Allah. Pada akhir zaman Rasulullah menyatakan apa? Kambing dengan penggembala. Kambing lagi baik. Kambing lebih baik pada tuan di akhir zaman. Maksud dia apa tu? Taraf akhir zaman ni, manusia dengan haiwan-haiwan lagi baik. Ya, ada akal cukup tak berakal. Langsung tak tahu matlamat hidup dan hancur habis. Ya, kerana itu berkhidmat kepada mereka jenis mereka ini juga, itulah hamba lelaki dan perempuan dan jadi habis. Ya. Kita berkhidmat dengan ahlillah. Jangan berkhidmat ahli dunia, habis. Habis. Rosak itu. Sebab ulama pun rosak. Ulama yang baik ialah ulama yang didatangi oleh pemimpin. Pemimpin datang di dia minta nasihat, minta apa. Ulama yang jahat, dia hegi-hegi kat pemimpin. Hegi-hegi, mengampu. Ampu sana wa ampu sini. Dia mengampu sana, mengampu sini. Kerja dia apa? Ada tujuan warat duniawi. Itu habis. Jatuh nilaian dia, title ulama dia pun jatuh. Allah. Dia bukan tak tahu, tapi nafsu dah menguasai habis. Nafsu bila menguasai habis. Ya. Dia tak kenal lagi dah. Kan dia tak tahu ayat Quran, kan? Kan dia tak pandai. Nak cakap dia pandai, kan? Tapi masalah dia apa? Nafsu. Sebab tu dengan ilmu saja tak cukup. Ya. An-nasu halikun illa al-alim. Manusia binasa mereka alim. Al-alim pun halikun. Orang alim pun binasa. Illa al-amilun, melainkan yang beramal dengan ilmu yang dia tahu. Wal amilun pun halikun. Orang beramal pun binasa lagi. Illa al-mukhlisun, melainkan yang ikhlas. Nak selamat, 3 benda kena cantumkan. Al-ilmu, al-amal, al-ikhlas. Baru dia cantik. Baru dia buat, dia jadi hamba Tuhan yang sebenarnya. Kalau tidak, terbalik kan. Allah. Bal'am boleh terbang udara, mati kafir, na'udzubillah. Ya, wali kan. Yang tak boleh terbaliknya Nabi dan Rasul ni. Tu takut tuan-tuan ni. Kemudian abna'ud dunia ni, anak-anak dunia ni, hamba-hamba dunia lah kalau bahasa kita. Ialah hamba wang ringgit. Dia tidur, duit dia berjalan, duit kepala dia, duit dia tuan-tuan. Kan? Orang tarik tasbih, Allah, dia tarik RM. Oh, laju RM. Oh, masuk. Laju masuk. Cakap dia semua duit. Kan? Kalau tanya macam, boleh masuk. Dia untung banyak. Wah, itu je modal dia tuan. Ya? Banyak dapat dia. Wah. Tak ada cerita lain. Kepala dia duit habis. Ini hijab besar tu. Oleh kerana itu, berkhidmat kepada mereka orang-orang yang dibeli dengan wang ringgit ni. Orang ni pun akan jadi sama juga. Bahawa sohbah ada penting. La tashab man la yunhiduka halu wa la yuduka ma'allahi maqalu. Kamu jangan bersahabat dengan orang yang mana perangai dia dan ucapan kata-kata dia tidak membawa dekat kamu kepada Allah Ta'ala. Jangan buat sahabat ni. Rosak kita. Kalau orang macam ni, kita jadikan dia kenalan sudah. Kenalan, jumpa, bisalah nak berbual, lepas tak ada, tak apalah. Tanya khabar, betul, tak apalah. Nak jadi rapat, bro, jangan. Cari rapat, mesti cari orang yang boleh membimbing kita jalan Allah Ta'ala. Nanti disuruh tu. Disuruh. Dalam hadis. Ayat Quran dalam hadis. Quran suruh kan? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang beriman, takutlah kamu kepada Ta'ala dan hendaklah kamu bersama dengan orang yang siddiq hati dengan Allah. Siapa dia? Para awliya. Orang dekat dengan Allah Ta'ala. Dalam hadis Nabi kata apa? Al-mar'u ala dini khalili falyanzur fi'al amar tu.
Ya, fi'il mudhari' masuk dalam amal. Fal yanzur, nazara, yanzuru masuk dalam dengan jazam. Fal yanzur. Fal yanzur ahadukum man yukhalidu. Maka wajib kamu kena tidik perhati betul-betul cermat siapa orang yang kamu nak buat sahabat. Silap je habis. Kena sahabat betul, anjing pun masuk syurga. Ashabul Kahfi anjing masuk syurga sebab dia kena sahabat. Kalau tak kena sahabat, ulama pun terbalik. Ya. Dia jadi barwal lingkuat habis semua terbalik. Ya. Allah hina tuan-tuan ni. Jadi hamba pada dunia hina sehina-hina. Sebab apa dia tak ingat dah. Kebenaran dah tak nampak. Buta habis. Kemudian anak-anak dunia ni hamba wang ringgit. Oleh kerana itu berkhidmat kepada orang-orang yang dibeli dengan wang ringgit juga. Dan anak akhirat ialah hamba Tuhan sekalian alam. Dia jadi hamba kepada pencipta sekalian alam. Maka besarlah pangkat dia. Oleh kerana itu berkhidmat kepada mereka orang yang dibeli dengan syurga dan memiliki mahligai dan bidan. Maknanya apa? Nak berkhidmat dengan orang yang tinggi lah. Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Manfaat dia. Dan Anas bin Malik tuan-tuan. Atas dunia tuan tunjukkan. Ya. Tahu dia punya karamah dia. Kebun dia hujan selebat-lebat. Keliling semua pandang garing. Hujan turun dan kebun dia. Ya. Tamar dia setahun buah 2 kali. Tuan-tuan cari dah mana tamar buah 2 kali. Semua setahun sekali. Ya. Sedang Anas bin Malik berkat dia berkhidmat kepada Sayyidul Mursalin Habibullah Rasulullah SAW. Tamar dia pun buah 2 kali. Anak keturunan yang paling ramai ialah Anas bin Malik. Ya. Banyak khidmat. Itu berkhidmat. Sebab apa keberkatan dia. Bukan kita nakkan benda. Tapi nak ceritakan apa? Tingginya orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Kemudian wahai saudaraku, bermujahadahlah. Ya. Agar kamu menjadi anak akhirat. Jadi abna'ul akhirah. Jangan jadi abna'ud dunia. Ini satu lapis anda. Lapis yang kedua lagi tinggi. Dalam kita apa? Karangan Tuan Tabar. Jalla'ul qulub bi zikrillah. Dia kata ad-dunya haramun 'ala ahli al-akhirah. Wal akhirah haramun 'ala ahli dunya. Wa kilahuma haramani 'ala ahlillah. Ada lagi tinggi kan? Lagi tinggi tu. Dunia ni haram bagi ahli akhirat. Akhirat haram bagi ahli dunia. Dan kedua-dua ni haram bagi ahli Allah. Apa makna haram? Mana tertegah. Kita nak jadi ahli akhirat, dunia ni kenalah break sikit. Makna dia kena korban. Dia nak cari kelebihan bangun malam, kena korban. Dan korban apa? Tidur, kena bangun. Orang tidur, kita bangun. Korbankan nafsu. Orang makan, kita puasa. Orang baca surat khabar, kita baca Quran. Orang melopor, orang sedap, kita zikir. Itu maknanya kena lawan. Kena nafsu itu kita potong. Ahli dunia pula haram. Akan ada akhirat. Dia nakkan sedap dunia ni, tak kira dia langgau. Tapi nak satu lagi yang paling besar, ahlillah. Dia nak jadi ahlillah, awliya pun lain. Dia jangan kasat satu pun daripada makhluk. Maka syurga pun adalah makhluk. Kasat dia lillah terus. Bulat. Dia bermesra, dia seronok, berlazat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ahlillah. Allahumma ja'alna minhum. Habis. Kemudian wahai saudaraku, bermujahadahlah agar kamu menjadi ahli akhirat dan jadilah kamu orang yang cemburu, yang tidak mahu mengenal melainkan Tuhan. Masya-Allah. Sama dia kata la a'rifu illahu. Aku tak kenal melainkan dia. Wah, cakap dia lain macam kan ni. Aku tak kenal melainkan dia. Siapa dia? Wallahu ta'ala. Maksud dia apa? Hati dia sentiasa mengenali Allah, hati sentiasa syuhud akan Allah Ta'ala. Dan tidak mahu memperkenalkan dirimu kepada makhluk. Itu jadi bagus. Irfan judak fil ardilhu. Tanam di kamu dalam bumi yang tersembunyi. Ma ada batamim lam yatman lam yatiman ditaj. Benda tak tanam tak sempurna tumbuh. Kalau kita dapat rasa tu seronok, tuan-tuan, lazat. Kita suka, kita tak dikenal. Sedap. Ini nak cari tu dikenal. Dia oh bayar, seksa ni. Dia akan jadi orang yang panas. Sebab apa? Sebab tidak ada ekon makrifat. Kita nakkan ekon makrifat tu, dia tenang walaupun tak kenal dia.
Duduk dalam bilik, kita tengok bilik gelas krim. Seorang tu menginjang, yang seorang tenang. Seorang menginjang, aircon ni mati. Nak keluar dah kena kunci. Wah, panas dalam bilik kan. Bilik sebelah sama rupa, sama saiz, tapi dia tenang. Apa? Oh, aircon dia ada. Aircon luar. Yang ni aircon dalam. Makrifat dengan Tuhan. Bila orang makrifat betul dengan Tuhan, dia tenang. Hati dia lapang. Ya. Dia cari benda, cari mana hubungan dengan dia. Siapa dapat, maka diberikan maknanya jannatul mu'ajjalah. Makrifat yang sebenar, itulah kunci dia. Tenang setenang-tenang, nikmat senikmat-nikmat apabila didapat kerapatan diri dengan Allah Ta'ala. Ya, diingat tidak dilupa, ditaat tidak diderhakakan, didamping tidak dijauhi. Ya, itu dia. Habis. Kemudian al-ghairatu an la ta'rifa wa la tu'arrif, masya-Allah. Ini tajuk berat lagi dan sedap. Wallahu a'lam. Allah karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inna khairal kulli. Alhamdulillah.